Menjelang pembukaan sesi persekolahan Isnin depan, kebanyakan sekolah hari ini mengadakan sesi pendaftaran pelajar. Tinjauan RTM di Sekolah Kebangsaan Surati Papar mendapati sesi pendaftaran di sekolah itu turut melibatkan proses pembayaran yuran Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, penyerahan buku teks pinjaman dan pembelian barangan keperluan sekolah. Guru Besar SK Surati Papar Haji Yusuf Minin yang ditemui semasa sesi pendaftaran ini berkata pihaknya amat prihatin terhadap kos yang perlu ditanggung ibu bapa dalam perbelanjaan persekolahan anak-anak. Kita tidak memaksa ibu bapa untuk membeli peralatan sekolah itu sebab mereka pun tahu di luar sana masih memang banyak peralatan dijual di luar sana, tapi ini untuk memudahkan di sini mana yang mereka senang, rasa senang untuk membeli. Tambahnya, sebarang keperluan pengajaran dan pembelajaran anak-anak di sekolah dibincang di peringkat PIPG untuk memastikan setiap keputusan yang dibuat mengambil kira pandangan ibu bapa dan guru serta tidak membebankan ibu bapa. Haji Yusuf menegaskan demikian ketika diminta mengulas rungutan ibu bapa terhadap tindakan beberapa sekolah yang mengenakan yuran tidak berasas. Sementara itu, beberapa ibu bapa yang ditemui mengakui kos persekolahan tahun ini lebih tinggi berbanding tahun lepas. Ibu bapa menganggarkan perbelanjaan bagi persekolahan antara RM500 hingga RM1,000 bagi 2 hingga 4 orang anak. Pendapat saya yuran sekolah di sini memadai dan okeylah setakat ni. Sebab dia tidak membebankan pihak ibu bapa. Setakat ni untuk sekolah ni dia yuran sekolah dengan buku-buku tidaklah membebankan sangat. Harga dia pun berpatutan lah. RM40 dia untuk PIBG campur sekali lah. RM50 campur PIBG. RM50 campur PIBG. Beli pun tempat yang murah pun. Pergi juga kedai-kedai yang pasar macam kita pergi pasar tu kira kurang budget sama juga pun. Rata-rata ibu bapa di SK Surati Papar berpuas hati dengan kos yang perlu dibayar, iaitu kurang daripada RM50 bagi seorang anak termasuk kos bagi buku tambahan. Begitu juga proses pendaftaran dan pengagihan buku teks yang diadakan di Dewan Sekolah berkenaan lebih teratur dan memudahkan urusan ibu bapa. Dalam perkembangan berkaitan, kedai-kedai gunting rambut antara perkhidmatan yang menjadi tumpuan orang ramai, khususnya para pelajar sekolah menjelang sesi persekolahan. Tinjauan RTM di beberapa lokasi sekitar Kota Kinabalu mendapati ramai ibu bapa membawa anak-anak menggunting rambut sebagai persiapan untuk kembali ke sekolah. Persiapan dia sudah beli pakaian dia yang lalu dan saya gunting lagi dia hari ini. Saya sudah beli pakaian sekolah, buku-buku tinggal saya gunting lagi lah. Esok nanti tinggal saya sedia lagi lah untuk sekolah. Okeylah, kita sudah buat persiapan awal. Seminggu sebelum buat masuk persekolahan tu kita pergi ke kedai-kedai untuk beli buku lah. Sementara itu, pengusaha kedai gunting rambut menyifatkan ia peluang terbaik untuk memperoleh pendapatan tambahan. Okeylah, dari biasa. Dan macam serbu kedai segera mengejut bah. Pendapatan okey, stabil lah. Tapi memang di sinilah tumpuan di orang semua, yang orang kenal-kenal di sini semua kan. Di sinilah sebab dia cakap di sini murah, bermeluai kalau ramai keluarga kan. Semoga persiapan rapi sebegini meningkatkan lagi semangat anak-anak untuk kembali ke sekolah yang akan dibuka mulai Isnin ini. Usaha mempelajari dan mendalami ilmu agama perlu diterapkan seawal peringkat kanak-kanak lagi. Langkah itu penting sebagai persediaan kepada generasi berkenaan menghadapi cabaran hidup pada masa depan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Senator Datuk Seri Panglima Dr. Muhammad Saleh Tun Said Keruak berkata, soal agama adalah penting dan perlu diutamakan dengan mempelajari setiap perkara asas untuk mengukuhkan kefahaman agama yang dianuti. Beliau yakin dengan kefahaman agama yang sempurna, penganut agama lain akan lebih menghormati agama Islam dan masyarakat Islam. Datuk Saleh berucap merasmikan Pusat Pembelajaran Al-Quran Al-Baghdadi Learning Center ALC Cawangan Kota Belud di Dewan Tun Said Kota Belud.
Terdahulu, menurut pengarah kumpulan Al-Baghdadi Negeri Sabah, Ustazah Azwa Ahmad, sejak diwujudkan pada tahun 2009, ALC kini mempunyai 1,168 cawangan di seluruh negara, termasuk 36 cawangan di Sabah. Sekian berita dari Sabah petang.